So guys, selamat datang ke SRTV. Ini adalah video sebelum 90 minit untuk perlawanan Sabah akan menentang Kedah. Ini adalah perlawanan away untuk Sabah FC. Sekali lagi ia akan berlangsung pada jam 9 malam sewaktu video ini dirakamkan. So anyway, aku baru balik dari kerja. Kalau time aku buat video sekarang ni 6 pagi. Jadi aku cuma berdasarkan apa latest update yang telah diberikan sewaktu aku buat video ni lah. Kerana kalau kamu tengok video ni nanti, lepas tu ada update terkini, itu yang aku tidak sempat masukkan. Kerana again, buat masa ni, aku hanya ada 2 perkongsian yang akan aku share dengan kamu. Itu update terkini mengenai status pemain-pemain Sabah FC yang boleh turun pada perlawanan nanti. Dan juga apa yang menjadi masalah untuk Sabah FC. Kerana pada video head to head tu aku juga ada mengatakan ia akan menjadi satu perlawanan yang sukar di mana aku predict Sabah akan menang 2-1 pada perlawanan ini, tapi again ianya bukan akan menjadi satu perlawanan yang boleh kita anggap confirm untuk kita mengemudi dengan mudah, lebih kurang macam tu. Jadi aku kongsikan terlebih dahulu tentang benda yang aku katakan tadi yang menyebabkan 2 faktor ni lah menjadi utama. Okey, ini adalah pertama sekali perkongsian daripada majority.com.my yang bertajuk dia keluar 8 April sebenarnya lah. So sekarang ni sudah 12 hari bulan di mana panjat tangga ketiga ketumpulan jentera Sang Badak undang geram. So ini adalah aku rasa antara isu utama untuk Sabah FC di mana 5 perlawanan terakhir tu berakhir dengan seri walaupun kita mampu untuk menjaringkan gol, tapi dengan jumlah chances yang kita create pada satu perlawanan 5 perlawanan terdahulu tu kita tidak dapat sempurnakan dengan baiklah, walaupun ada beberapa tu terhidang di hadapan mata, ada penalti pun macam penalti lah kan berjaya diselamatkan. So itu adalah benda-benda yang menjadi impact besar lah kenapa kita sukar untuk mendapatkan kemenangan dalam perlawanan tersebut. Dan ianya terbukti sekali lagi di perlawanan terakhir Sabah FC ni sewaktu menang PDRM, walaupun kita menang pada perlawanan tersebut, tapi sekali lagi jentera hadapan kita yang terdiri daripada Sadir Ramdhani dan juga Darren Lock, Kumaran, Jafri Chu tidak menyempurnakan peluang yang terhidang di hadapan mata mereka kerana aku rasa kurangnya teknikal untuk menterjemahkan peluang menjadi gol. Itu yang aku nampak dan juga apa diperkatakan pada kongsian dilakukan oleh majority.com.my ni lah. Dan kemenangan kita pada perlawanan PDRM itu pun dijaringkan oleh defender. So nasib baiklah si Dom berada di kotak penalti sewaktu peluang tersebut dan beliau berjaya menerjemahkannya yang menjadi gol. So kalau tidak adanya beliau dalam kotak penalti tersebut, aku dah tahu apa akan jadilah. Mungkin kita akan berakhir dengan seri lagi pada perlawanan tersebut. Dan seterusnya adalah mengenai status pemain yang tidak akan diturunkan, tidak akan disenaraikan pada perlawanan ni. Dan aku sudah cek di Facebook Sabah FC mengenai ketibaan mereka di Kedah. Buat masa ni hasil daripada perkongsian gambar yang telah diberikan memang confirm wajah-wajah tersebut tidak ada di dalam gambar yang diperkongsikan akibat digantung, bukan pasal kecederaan. So satunya adalah di mana 2 pemain ni terpaksa mengakhiri kempen saingan Liga Super 2024-2025 ni lebih awal, di mana perlawanan terakhir mereka adalah sewaktu menentang PDRM, walaupun kita berbaki 2 lagi perlawanan, iaitu Sadir Ramdhani dan juga Daniel Ting yang dikatakan oleh Stano sini telah digantung 2 perlawanan. So maksudnya Kedah dan juga Perak mereka tidak akan beraksi. Seterusnya pada perlawanan menentang Kedah ni pula kita ada 2 lagi pemain, so total 4 yang digantung juga, tapi ini digantung 1 perlawanan sahaja, iaitu Jafri Chu dan juga Pak Tesu. So ini boleh dikatakan antara merupakan tunjang utama lah untuk Sabah FC bagi beberapa perlawanan tempoh hari. Dan juga bagi aku kelibat keempat-empat pemain ni perlu ada untuk perlawanan menentang Kedah dan juga menentang Perak. Unfortunately mereka tidak, keempat-empat tersebut ni tidak akan turun sewaktu menentang Kedah. Aku rasa akan menyukarkan lagi lah kita punya kerja di Stadium Kedah nanti. So untuk prediction, membuatkan aku buat prediction lah. So kalau tidak ada 4 pemain ni, so aku rasa bagian defender Sabah FC akan diketuai oleh Dominic Tan bergandingan dengan Rawison. Seterusnya Ardinesh dan juga
Minko. Itu satu. Di bahagian hadapan, so Sadil tidak ada, Jeffrey Chu tidak ada. Aku menganggarkan gandingan 3 serangkai di depan kita adalah S. Kumaran, Darren Lock dan juga Farhan Roslan. So itu adalah aku anggarkan yang akan diturunkan lah sewaktu menentang Kedah nanti. Dan actually nama-nama tersebut yang aku mention tadi yang kemungkinan besar akan menjadi kesebelasan utama menentang Kedah bukanlah asing juga. Mereka pun seringkali sudah berada di kesebelasan utama untuk beberapa perlawanan terakhir ni, dan mereka juga seringkali juga lah mampu untuk memberikan aksi yang kita inginkan. Cuma again pandai on off lah. Contohnya seperti Roy Sambatuil, walaupun memberikan persembahan yang cukup bagus waktu menentang PDRM, tapi kalau kita track back balik persembahan before this, dia adalah merupakan punca untuk kita gagal mengelakkan gol lah, mengelakkan daripada dibolosi. Cuma aku mengharapkan di sini of course sekali lagi Roy Sambatuil, Farhan Roslan, lepas tu si S. Kumaran akan memberikan persembahan terbaik mereka pada perlawanan ni, kerana ini adalah perlawanan yang cukup crucial. Aku tidak mahu menganggap perlawanan ni mudah untuk mereka kerana beranggapan Kuching City akan kalah menentang JDT dan hanya menang satu perlawanan. So beranggapan mudah tu maksud aku seri pun cukup ni. Aku tidak mahu macam tu. Aku mahu kita cukup selesa pada tangga ketiga ni. Itu yang aku mahukan. Kerana aku juga mention pada video sebelum ni, kita tidak boleh leka pada 2 perlawanan terakhir ni. So maksudnya target adalah menang. Kita kena target tinggi. Target mesti menang. Tidak boleh target setakat seri. Kerana kalau kita target seri, kemungkinan besar of course kita punya moral tu akan jadi macam santai. So kita tidak mahu santai. Kerana santai ni boleh melalaikan pemain-pemain Sabah FC. Itu yang aku harapkanlah daripada mereka pada perlawanan untuk menentang Kedah ni. So ada yang bertanya apakah status Pedro dan juga Gaby. Ini pun aku telah sentuh pada beberapa video sebelum ni, di mana Gaby sekarang tidak bersama Sabah FC. Maksudnya bukan tidak terus meninggalkanlah, kerana beliau dilonkan ke satu klub di Vietnam, Ho Chi Minh City kalau aku nak silap. So aku nak pasti sama ada beliau akan menamatkan kontrak bersama Sabah FC dan terus menyambung kontrak permanen bersama Ho Chi Minh, itu dah pasti. Untuk Gaby pula guys, Gaby cedera sehingga habis musim ni dan beliau terpaksa dihantar kembali ke Brazil untuk menjalani pembedahan. That's why kenapa kita tidak nampak juga kelibat beliau di training session apa semualah. So itu untuk menjawab persoalan yang telah diajukan oleh salah seorang komentar di SRTV. Sorry guys, masih sakit lagi tekak aku. Jadi itu adalah update terkini untuk persediaan Sabah FC sebelum 90 minit ni. So ianya semakin sukar, sekali lagi aku katakan, kerana 4 tunggak utama tidak akan boleh diturunkan pada perlawanan ni. Dan again aku mengharapkan sesiapa yang bakal diturunkan nanti akan mengambil peluang tersebut 110% lah. Okay, menjanjikan persembahan terbaik dan juga kemenangan untuk Sabah FC. Itu yang aku rasa perlu mereka tampilkan pada perlawanan ni. So okay guys, kamu pula macam mana pendapat kamu mengenai isu ni, isu yang ketumpulan bahagian serangan Sabah FC dan juga ketidakadaan 4 pemain utama dalam Sabah FC untuk perlawanan yang akan datang? Adakah ia akan membantutkan kita punya target untuk 2 perlawanan terakhir ni? Tekannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.